Petikan Alkitab bagi khotbah pada hari ini adalah daripada Mazmur 1 ayat 1 hingga 6. Berbahagialah orang yang tidak mengikut nasihat orang jahat, tidak mengikut contoh orang yang berdosa, atau bergaul dengan orang menghina Allah, tapi suka mentaati Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Mereka berjaya dalam segala usaha. Mereka seperti pokok yang ditanam di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Tetapi orang jahat tidak begitu. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang yang jahat akan dihukum oleh Allah dan dipisahkan daripada umatnya. Orang yang taat dipimpin dan dilindungi Tuhan, tetapi orang jahat menuju kebinasaan. 당장 직무대님께서 복 있는 사람 두 번째 말씀 증거해 주시겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 복 있는 사람 첫 번째 Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sesi 은혜와 pertama sesi 하나님께서 khutbah 주시는 orang yang 참된 복을 받기 diberkati, 위해서 kita mendalami 우리가 maksud 어떻게 sebenar, 해야 berkat 하는지 dan satu 시편 syarat 1편의 첫 pada 번째 Mazmur 조건을 1 tentang cara 말씀드렸습니다. untuk mendapatkan 복 있는 berkat 사람은 sejati 첫째, yang diberikan 악인의 oleh 길을 Tuhan. 쫓지 않는다 했지요. Yang pertama, orang yang 세상 diberkati 많은 tidak mengikut 사람들이 nasihat 자기 orang 유익을 jahat. 위해 악한 Terdapat banyak 계획을 orang yang 세워 berkomplot 남을 dengan rancangan 어렵게 jahat 하거나 untuk kepentingan 끌어내리기도 pribadi 합니다. dan mendatangkan 그렇게 kesusahan 자신이 더 bagi orang lain di 높아지고 sekitar 인정받으며 mereka. 많은 Mereka 유익을 berfikir 얻었다 bahawa mereka 생각하지요. telah mendapat 그러나 manfaat 이렇게 해서 dengan 아무리 dilihat 복을 sebagai orang yang lebih 받으려 해도 penting dan 그 lebih 결말은 diiktiraf. 축복이 아니라 Tidak kira betapa orang seperti ini berusaha untuk mendapatkan berkat, pengakhiran mereka tidak sempurna, sebaliknya malang yang menimpa mereka. Hal ini kerana berkat dan kutukan bagi setiap orang bergantung kepada Tuhan yang merupakan penguasa bagi segala-gala yang ada di dunia ini. Selain itu, Tuhan tidak memberkati orang jahat. Amsal 16 ayat 1 menyatakan, manusia membuat rancangan, tetapi Allah yang memberikan keputusan. Amsal 16 ayat 9 menyatakan, manusia membuat rancangan, tetapi Allah yang menentukan jalan hidup manusia. Tidak kira berapa banyak kita merancang, kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada hari esok. Walaupun anda membuat persediaan rapi, namun perkara mungkin tidak berjalan mengikut rancangan itu. Namun begitu, orang yang percaya dan hidup menurut ketetapan Tuhan dapat menerima bimbingan Tuhan dan dipimpin ke jalan berkat oleh Tuhan yang mengetahui masa depan berdasarkan sejauh mana mereka menyediakan bejana. Tuhan mengizinkan kita untuk menjadi orang yang diberkati, yang memuliakan Dia dengan lebih banyak kekayaan, kehormatan dan kuasa yang tidak dapat dicapai di dunia ini maupun melalui usaha individu. Penting untuk tidak salah faham tentang Tuhan, kerana hal ini tidak bermaksud bahawa Tuhan mendatangkan penyakit, bencana atau kutukan ke atas orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tuhan menciptakan dunia ini untuk bekerja dalam keadilan, di mana manusia dapat menuai kekayaan, kuasa dan hasil kejayaan bergantung kepada tahap kerja keras dan usaha mereka. Orang jahat pun dapat mengumpulkan harta dan kuasa. Namun begitu, jika semua ini diperoleh melalui dosa, ketidakadilan atau aktiviti mengalahi undang-undang, kekayaan dan kuasa itu akan hilang dalam sekejap mata, seperti sekam ditiup angin. Jika kejahatan seseorang menumpuk dan akhirnya terdedah, dia akan direndahkan dan mendapat malu. Mereka dimalukan oleh orang ramai lalu menyesali dosa yang dilakukan oleh mereka sebelumnya. Walaupun penghakiman kelihatan tidak berlaku dengan pantas, namun tiada siapa yang dapat menangguhkan perkara yang tidak dapat dielakkan di akhirat. Pada akhirnya, mereka akan menerima hukuman mereka. Oleh itu, jika anda benar-benar seorang Kristian yang bijak, anda tidak boleh berkompromi dengan dosa atau dibutakan oleh kekayaan, kemasyhuran, kuasa atau keseronokan yang serta-merta. Perkara yang penting adalah bahawa ada akhirat yang kekal abadi. Daripada hidup dalam dosa di dunia yang sementara ini, kita perlu hidup menurut kehendak Tuhan
hidup dalam kebaikan dan kebenaran, dan menjadi orang yang terhebat di dalam kerajaan syurga yang kekal. Orang yang diberkati dapat menuai kedamaian sejati dan dijauhkan daripada kemalangan, bahaya dan bencana. Orang yang diberkati tidak perlu berasa risau tetapi yakin, kerana Tuhan sentiasa melindungi mereka. Beginilah orang yang benar-benar diberkati. Bersambung daripada khutbah pada minggu lepas, kita akan meneliti jenis orang yang menyenangkan hati Tuhan dan dipimpin ke jalan berkat. Saudara dan saudara yang saya kasih, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda sentiasa memuliakan Tuhan dengan kesaksian hebat kerana anda maju ke jalan berkat dan jawapan menerusi firman Tuhan. Saudara dan saudara yang saya kasihi, perkara kedua, orang yang diberkati tidak mengikut contoh orang yang berdosa. Roma 6 ayat 23 menyatakan, kematian adalah upah dosa, tetapi hidup sejati dan kekal bersama-sama Kristus Yesus Tuhan kita adalah anugerah Allah. Sebab manusia pertama iaitu Adam kehilangan hidup kekal dan menuju kematian adalah kerana dosa. Adam menerima hasutan iblis melalui tipu hela ular, lalu menjadi orang berdosa. Dia menderita air mata, kesedihan dan kesakitan di bumi ini serta mengalami penuaan dan kematian. Jalan orang yang berdosa ialah jalan kehakiman dan kematian. Jadi orang yang diberkati tidak mengikut contoh orang yang berdosa. Apabila manusia duniawi berfikir tentang orang yang berdosa, mereka membayangkan orang yang telah melanggar undang-undang melalui perbuatan. Tidak kira betapa anda membenci dan mempunyai keinginan untuk membunuh, selagi anda tidak melakukannya, dunia ini tidak menganggapnya sebagai dosa. Tidak kira betapa tamat, betapa anda mempunyai keinginan untuk mencuri, jika anda tidak melakukannya, anda tidak dianggap sebagai orang yang berdosa. Namun begitu, Tuhan mengatakan bahawa menyimpan dosa di dalam hati sudah membuatkan anda menjadi orang yang berdosa. Kebencian, pertengkaran, dengki, iri hati, tamat, zina, penghakiman, kutukan dan sifat jahat lain yang berpunca daripada hati, yakni perkara-perkara badani dan jelas merupakan dosa di hadapan Tuhan. Mazmur 66 ayat 18 menyatakan, andai kata aku membiarkan dosa dalam hatiku, pasti Tuhan tidak akan mendengar aku. Pada dasarnya, menyimpan kejahatan di dalam hati membuatkan Tuhan berpaling daripada anda. Saudara dan saudari yang saya kasih, marilah memeriksa hati kita sendiri dengan melihat contoh remeh yang hampir tidak dikategorikan sebagai dosa. Katakan anda perlu melintas jalan pada waktu malam, tetapi lampu isyarat pada ketika itu berwarna merah. Anda melihat kiri dan kanan dan melihat tiada kenderaan atau polis. Apakah yang akan anda lakukan jika anda dalam keadaan tergesa-gesa? Sesetengah orang mungkin melintas jalan kerana mereka dalam keadaan tergesa-gesa dan tiada orang melihat. Sesetengah orang mungkin berkata bahawa mereka tidak seharusnya melintas jalan kerana perbuatan itu menyalahi undang-undang walaupun mereka ingin melakukannya. Tidak kira ada kenderaan atau tidak, ada polis atau tidak, seharusnya sedikit pun tidak terlintas dalam fikiran kita untuk melanggar undang-undang. Adalah penting untuk tidak mempunyai keinginan untuk melanggar undang-undang, terutamanya undang-undang Tuhan. Walaupun tidak berdosa secara zahir, anda akan mengalami pemurnian yang berterusan sehingga perkara-perkara badani disingkirkan. 여러분들이 이런 말씀들을 꼭 기억해서 내가 왜 기도한다고 하고 충성한다고 하고 예배드리고 심는다고 하는데 치료받지 못하고 anda perlu sentiasa ingat dalam hati, walaupun anda bertekun berdoa, anda mungkin tertanya-tanya mengapa anda belum menerima jawapan bagi keinginan hati anda. 하나님께 죄의 담이 있으면 응답 못 받습니다. 그런데 죄의 담이 세상에서 말하는 행위적인 것만이 죄가 아니라 Apabila anda melakukan dosa, anda tidak akan menerima jawapan bagi doa-doa anda. 알면서도 마음 생각에 여전히 육신의 일을 품고 있으면 이것이 하나님 앞에는 죄라 인정받을 수밖에 없으니 구하여도 응답받지 Walaupun 못하는 hanya 것이죠. dengan menyimpan dosa dalam hati anda, anda sebenarnya telah membina tembok dosa yang menghalang anda daripada berkomunikasi dengan Tuhan. 그러나
아직 마음에 있는 Ayub sempurna 근본의 dari 죄성이 segi 있고 perbuatannya, 독성이 있었기에 namun dia masih 연단을 통해 mempunyai 그것을 sifat dosa 발견하고 asal 버려야 dalam 하나님의 dirinya. 온전한 축복을 주실 수 있죠. Melalui 그러니 ujian, 이럴 때 그냥 dia 감춰져 dapat 있거나 menghindari 조용히 얌전히 내 죄성과 dosa dalam 악의 dirinya 모양이 가리워져 dan 있을 sesuai 때 이게 bertaubat. 평안한 게 아니죠. 그래서 가끔은 Katakan dosa anda tidak terdedah, 열심히 뜨겁게 tidak 신앙생활 bermaksud 한다 bahawa 할지라도 그래서 야, 저 anda 사람 tidak 믿음이 berdosa. 좋다. 누가 찔러도 짜증 안 내고 예전 같았으면 가정에 다툼이 일어났을 일인데 이제는 저렇게 다투지도 않고 너무 저분은 착하다. 그리고 또 스스로도 야 믿음의 단계를 들어보니까 야 네가 믿음의 4단계 5단계가 되네. 초신자가 이렇게 생각할 때 그것은 착각이라고 말씀해 Orang Kristen 주셨죠. baru mungkin menyangka bahawa 마음에 mereka 있는 이런 육신의 bukan orang yang 일은 berdosa, mereka merupakan 그냥 내가 orang yang 신앙생활 benar. 조금 했다고 해서 발견하고 Tetapi 버리는 게 아니거든요. perkara-perkara badani, perkara-perkara 저희들은 berdosa dalam 도리어 diri mereka 믿음의 2단계에서 쉽게 tidak 버릴 dapat 수 있으나 disingkirkan 그 hanya 이후 dengan 이 menerima 믿음의 3단계 Tuhan Yesus. 육신의 생각 거기에 근본의 죄성들을 발견하고 버리는 것 이것은 진리의 말씀을 더 깊이 듣고 알고 Hanya apabila 내 anda telah 자신을 memasuki 깊이 tahap 성찰할 수 iman 있는 ketiga, 능력이 되어져야 anda dapat 그래야 menyedari 없다, 버릴 tentang 수 있는 sifat-sifat 단계에 berdosa 이르죠. dalam diri anda 바로 dan anda 욥이 bertekun untuk 그랬기에 menyingkirkan 연단을 dosa 받았던 dalam diri 것입니다. anda. 더욱이 행함으로 범죄하는 육체의 일은 Ayub juga perlu 더욱 하나님 앞에 menjalani 중한죄가 됩니다. pertumbuhan iman seperti 갈라디아서 ini. 5장 Sebab itulah 19절부터 dia mengalami 21절을 보면 ujian. 육체의 일을 행하는 자들에게 어떤 결말이 임하는지 기록되어 있습니다. Terutama dosa yang dilakukan oleh perbuatan yakni kerja-kerja badannya adalah lebih serius di hadapan Tuhan. Galatia 5 ayat 19 hingga 21 memberitahu kita tentang akibat bagi orang yang melakukan kerja-kerja badani. Keinginan tabiat manusia nyata dalam semua perbuatan cabur, lucah dan tidak senonoh, dalam penyembahan berhala dan penggunaan ilmu sihir. Orang bermusuhan dan berkelahi, mereka cemburu, lekas marah dan mementingkan diri sendiri. Mereka berpecah dan berpihak-pihak. Mereka iri hati, suka mabuk, berpesta liar dan sebagainya. Aku memperingatkan kamu sekarang sebagaimana aku telah memperingatkan kamu dahulu. Orang yang melakukan perbuatan itu tidak akan menikmati permintaan Allah. Dengan kata lain, mereka tidak akan memasuki syurga. Walaupun berulang-ulang kali berkata, Tuhan, saya percaya. Jika anda tidak melakukan kehendak Tuhan, sebaliknya melakukan kerja-kerja badani, anda tidak akan menikmati syurga. Kita mesti segera menyingkirkan kerja-kerja badani yang muncul melalui perbuatan kita. Walaupun tidak kelihatan secara luaran, kita mesti sepenuhnya menyingkirkan walaupun perkara-perkara badani yang ada dalam hati kita, supaya kita tidak ada kaitan dengan dosa. 1 Timotius 5 ayat 24 dan 5 menyatakan, dosa beberapa orang sudah nyata sebelum diadili, tapi dosa beberapa orang lain akan ketahuan kemudian. Demikian juga perbuatan baik mudah dilihat dan yang tidak kelihatan pun tidak akan tetap bersembunyi. Hakikatnya mudah sahaja, tidak kira besar atau kecil sesuatu dosa. Dosa itu tidak dapat disembunyikan daripada Tuhan. Dosa itu pasti akan terdedah dan sehubungan itu ada harga yang perlu dibayar. Namun begitu, apabila kita berkata bahawa kita perlu sepenuhnya menyingkirkan dosa dan mentaati perintah Tuhan, sesetengah orang tertanya-tanya, bagaimana mungkin hal itu dapat dilakukan dan betapa sukar kehidupannya sedemikian. 이 세상이 죄악으로 깊이 물들어가고 사람의 양심에 선이 점점점 무뎌지는 이때에는요, 그냥 내가 당장 느끼는 대로 감정을 Kebanyakan orang 표시하고 pada hari ini 또 mengikut 악을 바라고 emosi mereka dan mengikut 자신에게는 이유가 kejahatan 있죠. mereka 저 사람이 나를 괴롭혔기 때문에 힘들게 했기 때문에 hanya kerana mereka 내가 그에 diganggu 대해서 oleh 기꺼이 seseorang. Mereka membalas 나도 perbuatan 그렇게 orang 할수 tersebut dengan 있지 kejahatan. 라고 말하겠습니다마는 Ini juga merupakan 앞에는 perkara yang jahat 그러한 dan berdosa di 죄가 hadapan 됨을 Tuhan. 알아야 합니다. 우리는 세상 Kita 사람이 bukan- 아니잖아요. Kita 하나님의 tidak boleh 자녀요, hidup seperti orang 진리의 dunia ini. Kita 사람들입니다. ialah anak-anak Tuhan. 그러면 Kita perlu 지금까지 hidup 여러분 berdasarkan firman Tuhan. 이렇게 진리를 세상에서의 죄는 행위적으로 나라에서 규율로 정한 것을 어기는 게 죄이고 하나님은 행위적인 것만이 아니라 마음과 Di dunia 생각에 ini, 품는 sekiranya 것도 죄악도 seseorang 이 또한 melanggar 죄라고 undang-undang, 하시니까, maka 야, 이거 하나님을 dikatakan 믿어서 손해봤다 하시겠습니까? orang yang bersalah. 아닙니다. Tapi bagi 세상 Tuhan, 또한 hanya dengan 스스로 지은 menyimpan 죄와 dosa 악과 dalam hati 또 itu 결국 juga 그것이 merupakan 쌓이고 dosa. 쌓이면
Dia hanya menyimpan kejahatan dalam hati, 또 itu juga 수용되고 merupakan 해가 dosa. 임하는 것인데 무엇보다 더 두렵고 무서운 것은 내세에 Yang lebih menggurungkan lagi ialah apabila seseorang itu 내가 이 땅에서 죄인지 mengakhiri 모르고 hidupnya 또 di 죄라 dunia 심판받지 ini. 못하고 죄 막 Apabila hidup 지었는데 mereka berakhir di 그것이 dunia ini, 지옥에 mereka 나중에 akan 심판할 때 berhadapan 있었을 dengan 때 hukuman 지옥으로 yang 들어간다는 것 이 얼마나 sangat 두려운 일입니까? dahsyat di 그러나 neraka. 우리는 이 명백한 Sebagai 진리를, anak Tuhan, 큰 kita telah 진리를 belajar 배워서 kebenaran 내 마음, 내 daripada 생각에 firman Tuhan. 있는 Oleh 흠도 itu 티도 kita perlu 없이 membersihkan, 아버지 형상을 menyucikan hati dan 닮아간다면 fikiran kita daripada 영원한 perkara-perkara yang 내세에 jahat. 해와 같이 빛날 수 있으니 그것은 죄에 대해서 우리가 명백히 들어서 아니까 힘든 것이 아니라는 것을 알아야 합니다. Jadi kita jangan beranggapan bahawa 이렇게 kita 죄악을 온전히 ini 버리고 하나님의 계명을 다 kita ni 지켜 행해야 한다 말하면 어떤 rugi 사람은 kerana kita 아니, telah 어떻게 그 많은 mempelajari 계명들을 다 kebenaran. 지킬 수 있는가? 그렇게 살려면 얼마나 힘들겠는가? Sesetengah orang berkata bahawa mereka tidak dapat menghadiri gereja Maming kerana gereja ini mengejar mereka untuk mentaati perintah Tuhan yang begitu banyak tuntutan. Namun begitu penting untuk anda faham bahawa sebenarnya tidak sukar untuk hidup menurut firman Tuhan. Sebaliknya hidup dalam dosa adalah sukar dan menyakitkan. Jika anda pernah mempunyai perasaan benci atau iri hati, anda akan tahu betapa dalamnya kesakitan itu. Namun apabila anda mengasihi, melayani dan berfikir dengan kebaikan dalam segala yang anda lakukan, anda sentiasa berasa damai. 저 사람이 나에게 이런 말을 했지, 나를 이렇게 찌르는 말 했고 건드리는 말 했고 내 흠을 드러내는 말을 했지. 또 어떤 사람은 은근히 무시하는 말 하기도 하잖아요. 그때는 몰랐는데 뒤돌아서 Apabila anda 보니까 mengingat 이런 bahawa 의도가 bagaimana 있었구나. orang melayani 하면 anda 이 dengan 속이 tidak 부글부글 baik, 끓어보십시오. berkata-kata tidak 참으로 baik tentang 고통스럽지 anda, 않습니까? 그럼 그런 anda 말을 들었으니까 mempunyai 부글부글 끓는다고요? kebencian 내 dalam 마음에 hati. 미움이 있고 Dan perkara 감정이 ini 있으니까 menyebabkan 끓는 거지. anda 이런 berasa 감정 없으면 누가 악한 말을 했어도요 menderita. 상관없으면 되거든요. 저 이렇게 내 안에 죄악을 가지고 있는 것이 힘들고 괴로운 일입니다. 반면에 Kejahatan dalam diri anda lah yang membuatkan anda berasa dalam 매사를 삶 keadaan 가운데 생각할 때는 항상 yang 마음이 menderita atau 평안하죠. sakit. 사울 왕이 Raja Saul 다윗을 pastinya berasa 지배하여 sangat cemas 죽이려 dan murung 쫓아다니는 동안 akibat rasa 그 irinya 마음은 terhadap 얼마나 Daud dan mengejar 불안하고 Daud untuk membunuhnya. 곤고했겠습니까? Apabila melihat 인정받고 orang lain 뛰어난 lebih 사람만 diiktiraf 보면 dan lebih menonjol dan 나보다 berbanding dengan dirinya, 저가 더 사랑받으면 Raja Saul 어쩌나? mempunyai 저가 kejahatan 내 yang sedemikian 왕위를 rupa di 빼앗지는 dalam 않을까 hatinya, 하여 yang dengannya dia bersusah dikuasai perasaan benci dan iri, bimbang orang lain menerima lebih banyak kasih atau menerima tatanya. Dia dirasuk oleh roh jahat dan menderita. Untuk mempertahankan tata dan kemasyurannya, Raja Saul berterusan melakukan dosa. Dia mengingkari Tuhan dan akhirnya kehilangan segala-galanya. Dia tumpas dalam pertarungan melawan bangsa asing dan menghadapi kematian yang sangat menyedihkan. Saul yang memberontak terhadap Tuhan dan mengikut contoh orang yang berdosa dengan mengejar keseronokan dan keuntungan diri, menderita bencana dan bukannya berkat, serta akhirnya mati akibat dosanya. Sebaliknya, Daud yang nyawanya berterusan diancam oleh Saul memberikan pengakuan yang menyentuh perasaan dalam Mazmur 21 ayat 1. Tuhan ialah gembalaku, aku tidak kekurangan apa-apa. 여러분, 이 고백을 올렸던 다윗 그리고 사울 왕에게 쫓겼던 다윗은요. 짧은 시간도 Apabila 아닙니다. Daud 긴 membuat 시간을 pengakuannya 너무나 sedemikian, 큰 고통 중에 있어도 walaupun 내가 menderita 죄악으로 인하여서 terus-menerus 이런 고통을 dikejar 당하는 게 아니잖아요. oleh 또 Saul. 나를 괴롭히는 사울 왕을 내가 미워하고 Tapi kerana dia 싫어하는 마음이 tiada 없으니 rasa 그 benci 마음이 terhadap Saul, 편할 수 있었다는 dia 것입니다. berasa damai. 시편 23편 4절에 Mazmur 23 ayat 4 내가 menyatakan, 사망의 walaupun 음침한 aku 골짜기로 melalui 해를 두려워하지 tempat yang 않을 gelap 것을 gelita, aku 주께서 tidak 나와 akan 함께 takut, ya 하심이라. Tuhan. Kerana 주의 Engkau 지팡이와 menyertai aku, 막대기가 Engkau melindungi 나를 aku dengan tongkat dan 안위하시나이다 gadamu. 오직 하나님만 우리하여 Dapat kita lihat bahawa dengan 평강을 percaya 누리는 hanya 것을 kepada 볼 Tuhan, 수 있습니다. Daud menikmati kedamaian. 악한 사람이 Tidak 아무리 kira betapa 괴롭히고 terseksa dan 힘들게 tegang 해도 situasi yang 자신은 dihadapinya, 악을 행치 않고 Daud 오직 tidak 진리 melakukan 가운데 kejahatan. 마치 Oleh sebab dia 푸른 hanya hidup dalam 소년과 kebenaran, 물가에 dia selalu 뛰어오는 berasa 양떼와 damai dan 같이 gembira dari lubuk 항상 hatinya, 평- seperti kawanan biri-biri yang berlari-lari di padang rumput hijau dan di tepi aliran 결국 air. 이스라엘의 왕이라는 Oleh sebab Daud 복된 tidak 자리에 mengikut 섰을 contoh 뻔 orang yang 다윗은
berdosa. Dia bukan saja diberkati sebagai Raja Israel, malah keturunannya juga diberkati kerana namanya, menyenangkan hati Tuhan. Rancangan Tuhan bagi Daud adalah untuk menikmati berkat yang sejati. Oleh itu Tuhan membenarkan Daud menjalani ujian untuk masa yang lama. Akhirnya Daud menjadi raja yang mempunyai hati yang bersih dan besar. Tiada raja selepas Daud yang dapat menandinginya dan dia sangat ditinggikan di syurga. Saudara dan saudari yang saya kasihi, orang yang mentaati perintah Tuhan dan tidak melakukan dosa tidak mempunyai apa-apa untuk dipersalahkan. Mereka mempunyai keyakinan di hadapan Tuhan dan sentiasa mempunyai kedamaian dan kegembiraan di dalam diri mereka. Selain itu, tidak kira apa-apa kesukaran yang dihadapi oleh mereka, Tuhan memberikan mereka jalan untuk melepaskan diri melalui kuasa-Nya. Namun begitu, tiada kegembiraan atau kedamaian bagi orang yang melakukan dosa. Tidak ada orang yang menolong mereka apabila mereka menghadapi ujian dan kesusahan akibat pekerjaan si jahat dan iblis. Oleh itu, untuk menjadi orang diberkati, anda tidak boleh mengikut contoh orang yang berdosa. 이것은 여러분들이 복의 길에서 떠나는 것임을 명심해야 합니다. 지금 예를 들어드린 사울 왕과 다윗 Anda perlu 너무 극명하게 terus 비교되지 berbuat baik 않습니까? dengan orang berlaku jahat kepada 당신은 anda. 그러한 악의 마음이 악한 감정이 많으니 부귀영화를 누린다 한들 무슨 기쁨과 Seperti 행복이 Daud yang 평안이 tidak 있습니까? membenci Saul yang 상대를 보고 미워하고 berterusan 시기하고 cuba 질투하고 untuk 판단하고 membunuhnya. 정죄하니 그 마음이 심히 괴로워서 평안할 날이 없지 않습니까? Saul yang menyimpan 그런데 kebencian 사울왕에 쫓겨 terhadap Daud kerana 피난하고 rasa 도망가는 irinya, 다윗이라 sentiasa 할지라도 dalam berada dalam 이거는 keadaan 힘들고 yang 어려움을 겪는 것 같은데 항상 아버지 sangat 하나님을 menderita. 가지고 평안할 수 있었던 그 이유는 미움, 시기, 질투, 죄악이 Tapi 없었기 Saul 때문이지요. hidup dalam damai 이렇게 kerana 우리는 dia tidak 하나님 mempunyai 앞에 참된 kebencian 복과 terhadap Saul. 평안을 얻는 길, 이와 같은 길에 서는 복된 성도님들이 되시길 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 세 번째로 Saudara 복이 있는 dan saudari yang saya 교만한 kasihi, 자의 자리에 앉지 않습니다. 하나님은 교만한 사람을 syarat 너무나 ketiga, 싫어하십니다. orang yang diberkati tidak bergaul 교만한 dengan orang 사람은 yang menghina 하나님을 Tuhan. 대적하여 Tuhan 사랑의 membenci 가치를 orang yang sombong. 잃어버리기 Hal ini 때문입니다. kerana orang yang sombong melawan Tuhan dan kehilangan nilai mereka sebagai 교만은 manusia. 패망의 선봉이요 Amsal 16 ayat 18 menyatakan, kesombongan mengakibatkan kemusnahan dan keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Lucifer dahulunya merupakan malaikat agung yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sebab kejatuhan Lucifer dan tindakannya melawan Tuhan adalah akibat kesombongan dan keperluan untuk meninggikan dirinya untuk menjadi seperti yang maha tinggi. Sebab Hawa makan buah daripada pokok yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah kerana keinginannya untuk ditinggikan. Hawa tertipu oleh godaan iblis. Fikiran kamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Apabila orang menjadi sombong dan melakukan dosa di dalam dunia yang dikuasai oleh si jahat dan iblis, mereka cuba untuk meninggikan diri dan berusaha untuk diangkat tinggi. Terdapat juga banyak contoh orang yang mengabaikan, merendahkan atau memudahkan orang lain untuk dihormati dan dilayani. 그래서 끌어내리면 내가 높아질 수 있잖아요. 이러한 행위가 첫 번째 시간 악인의 꾀지요. Terdapat banyak orang di dunia ini yang merendah-rendahkan orang lain untuk meninggikan diri mereka. 이러한 모습들이 나온다는 것입니다. 여러분들 죄를 버릴 때요. 아버지 저 미움 버리게 해주세요 라고 끝나지 마시고 이 미움이 어떠한 형태로 나오는지를 살펴보면요. 참 다양한 Anda 일을 mungkin 할수 있어요. berdoa kepada Tuhan 내가 Bapa. 미움으로 인해 상대를 혈기를 Tuhan, 냅니다. tolonglah 미움으로 saya 인해 untuk 상대를 mengikirkan rasa 무시합니다. benci saya. 미움으로 인해서 내 마음이 Anda perlu 괴롭습니다. sedar dari mana 저 datangnya 사람이 잘 rasa 되면 benci itu. 싫습니다. 참 이 미움 하나로도 나와지는 여러 Akibat 가지 dosa, 모양들을 살펴보고 Anda 아버지 menimbulkan 이런 banyak 모양들이 fikiran yang jahat 나왔습니다. 그리하지 않게 terhadap orang 해주세요 lain. 하고 여러분들이 세분화해서 기도하고 또 그렇게 기도하면 여러분 삶 Anda 속에서도 boleh berdoa dengan 순간순간의 jelas 그런 kepada 느낌 Tuhan. 또 생각이 날 때 Tuhan, 이거 bantulah 미움이구나, saya 이거 untuk 죄구나 memikirkan 라는 걸 발견할 수 있잖아요. perasaan 지금은 이런 benci saya terhadap 교만함으로 인하여서 orang 악한 ini. 꾀가 나오게 되고
또 Bantulah saya 뒤에 untuk 이렇게 mengasihinya. 확인해달라는 Anda 거 perlu 모든 berdoa 게 secara 쌈싸 어우러져 있지 terperinci. 않습니까? 이러한 아둔 모양이라도 버려야 Dengan ini 합니다. barulah anda dapat 상대를 무시하는 mengingkirkan 이런 모습들이 kejahatan 세상에서 dalam 참 diri anda, 많은데요. mengingkirkan rasa benci 갑질이라고 dalam 그냥 diri 얘기하지 anda. 않습니까? 돈이 있고 지위가 있고 권세가 있습니다. 그러면 상대를 그냥 Orang 무시합니다. yang 상대를 무시하면서 내가 mempunyai 높아진다고 wang, 생각하는 status 것 dan 같아요. kuasa, mempunyai 이게 kecenderungan 바로 untuk 교만의 merendahkan orang 모습이죠, lain 결국. atau 어떤 사람은 bersikap 말할 때마다 sombong terhadap 상대를 orang lain. 은근히 무시하고 상대의 뭔가 부족한 걸 은근히 얘기하고 그게 너무 나쁜 모습이죠. 이게 교만함이라는 것을 Mereka 깨우쳐야 menuding 합니다. jari terhadap 자, kekurangan orang 교만하여 lain. Ini 힘으로 merupakan 상대를 kesombongan. 누르고 괴롭히며 해를 Bagaimana 가하는 pandangan orang 사람을 ramai terhadap 보고 orang yang sombong 다른 dan yang 사람들은 menggunakan kuasa 뭐라고 mereka untuk 말할까요? menindas, 자기 mengganggu atau 스스로는 memudaratkan 내가 orang 그 lain? 사람을 이렇게 누르니까 그리고 상대방이 내 Mereka 앞에서 menghina, 뻑뻑하고 tidak mempedulikan 그렇게 순종하는 것처럼 보이니까 dan mengutuk di 나는 belakang orang yang sombong 높아졌어라고 itu. 스스로는 생각하겠지만 이러한 모습을 보는 다른 사람들의 마음은 어떠할까요? 뒤에서는 욕하며 싫어하고 마음에서는 무시합니다. 상대에게 힘이 있기 때문에 어쩔 수 없이 Oleh 고개를 sebab orang yang 숙이지만 sombong mempunyai kuasa, 마음으로는 anda tidak 심히 mempunyai pilihan selain 미워하죠. tunduk secara luaran. 이런 권세, Namun begitu, 힘이 di dalam hati, 무슨 anda sangat 자랑이요? membenci 존경할 mereka. 모습이겠습니까? Bagaimanakah otoriti dan kuasa seperti ini sesuatu yang dapat dibanggakan dan dihormati? 식당이라든가 어떤 물건을 구입을 한다든가 할 때도요. 항상 섬김의 모습들을 가지면 좋겠습니다. 여러분들이 뭐를 이렇게 뭐 구입을 한다. Apabila anda 돈을 membeli 내고 sesuatu, 구입을 하니까 내가 갑이고 walaupun 뭐 anda 종업원은 을인가요? tidak membayar wang, 모두를 다 섬겨야 되는 대상이죠. 그런데 그럴 때 쉽게 함부로 할 때가 있죠. 아, 저 사람 나에게 서비스를 itu 해주고 tidak 나는 bermaksud 돈을 bahawa 지불하는 사람이니까 rakan sejauh 뭐 anda 함부로 말하고 lebih rendah daripada 무시하고 anda. 또 내가 원하는 것처럼 되어주지 않으면 짜증스럽게 말하고 무시하는 말하고 이런 것 자체가 교만한 사람의 마음에서 비롯된 것이죠. 그러니까 여러분들 주변에 가까운 가족과 함께 일하는 사람들은 물론 Lihatlah orang di sekeliling anda. 나랑 Anda perlu melayani orang di sekeliling anda. 저 지나가는 사람에게도 항상 섬길 수 있는 모습 이것이 주님의 모습. Anda perlu menunjukkan sifat melayani orang lain walaupun sekadar orang yang lalu di hadapan anda. 심히 고통을 받습니다. Sesetengah orang menyakiti diri mereka sendiri apabila mereka berfikir bahawa mereka dihina atau diabaikan oleh orang lain. Hal ini disebabkan oleh keinginan mereka untuk dilayani dan dihormati. Anda berfikir bahawa orang yang pernah diabaikan sebelumnya akan melayani orang lain, tapi mereka tidak melakukannya. Banyak kali orang seperti ini akan cuba untuk meningkatkan status mereka dan untuk dilayani dengan memberikan layanan buruk kepada orang lain. 반대로 나도 조금 위치가 높아지거나 뭔가 부요함이 생기면 나도 상대를 무시합니다. Ada orang yang pernah 우리 인생에 얼마나 diabaikan oleh orang lain, 모습인지 tapi apabila dia sudah mencapai status yang lebih tinggi, dia pula merendahkan orang lain. Namun begitu, orang yang sombong dan meninggikan diri pasti akan direndahkan. Orang yang rendah hati dan bersederhana akan menerima pengiktirafan dan penghormatan daripada orang lain. Terdapat hukum kebenaran yang pasti seperti matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Lukas 14 ayat 8 hingga 11 menyatakan, jika seseorang menjemput kamu ke majlis perkahwinan, janganlah duduk di tempat yang terbaik. Mungkin ada orang yang lebih penting daripada kamu telah dijemput juga. Lalu tuan rumah yang telah menjemput kamu berdua datang kepadamu dan berkata, maaf, tempat ini telah disediakan untuk dia. Tidakkah kamu akan merasa malu lalu terpaksa duduk di tempat yang paling belakang? Oleh itu, apabila kamu dijemput, pergilah duduk di tempat yang paling belakang supaya tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, marilah saudara, duduklah di tempat yang lebih baik. Lalu kamu akan dihormati di hadapan semua tetamu lain. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jika anda cuba untuk benar-benar merendahkan hati anda, Tuhan Bapa akan meninggikan anda. Bagaimanakah dengan mendiam pasa kanan Gerard Lee? Mendiam pasa kanan Gerard Lee merupakan contoh orang yang sangat merendahkan hati. Orang di dunia
mengingat kerendahan hatinya dan kebaikannya. Apabila terlibat dalam aktiviti untuk komuniti gereja Korea, beliau berasa sedar diri untuk duduk di tengah. Jika tiada tanda nama, beliau akan duduk di belakang. 목자님은 어떻게 하십니까? 맨 끝에 가서 앉으십니다. 바로 예수님께서 가르쳐 주신 그대로 꼭 가르쳐 주셔서가 아니라 섬기는 마음이 Oleh sebab beliau mempunyai hati yang melayani, maka beliau bertindak sedemikian. 또 당행자님께서는 어떠하셨습니까? Beliau tidak berat sebelah. 친절하고 Beliau baik hati terhadap orang kaya dan juga baik hati terhadap orang yang sakit dan miskin. 본적 없습니다. 어린 소자, 노약자라 할지라도 Pasakanan Gerald Lee tidak melayani sesiapa pun dengan cuai, tidak kira muda atau tua. 눈높이에 맞춰서 Beliau melayani anak-anak kecil, menyesuaikan diri beliau dengan tahap mereka. Di rumah, beliau sentiasa mempertimbangkan pandangan anak-anak beliau dan melayani terlebih dahulu. 들어오실 때도요. 예전에는 한 기층 같이 한 층에서 각자의 방에서 생활할 때도요. Di kediaman 그때는 저희가 mendiam pasakanan Gerald Lee, kami ada bilik masing-masing. 저희 방을 들어오셔도 그냥 문 벌컥 열고 들어오시는 법 없으십니다. 항상 Walaupun apabila beliau 아빠인데 자녀 딸이 memasuki bilik kami, 또 학생인데 성인도 아닌데 walaupun kami masih sangat muda, 섬기시는 모습입니다. beliau melayani kami. 그러면 가족만 섬기셨나요? 주변의 모든 일꾼들도 똑같이 Beliau juga melayani pekerja-pekerja gereja. 어려울 때 도와주시기를 Apabila beliau mendapati ada pekerja gereja yang menghadapi masalah, beliau membantu mereka. 살피시는 영육간에 섬기시고 살피시는 목자님을 기억합니다. Dengan gerakan Roh 자기를 Kudus, 낮추는 자는 beliau 높아지리라 membantu mereka dari segi 예수님께서 fizikal dan rohani. 낮아지라는 것은 Alkitab memberitahu kita, sesiapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan sesiapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. 섬기는 것 그뿐만이 아니라 Merendahkan diri bermaksud melayani dan berkorban. Tuhan mahu kita melayani termasuk melayani orang yang kurang penting yang mempunyai kekurangan dengan mempentingkan keselesaan mereka dan mengalah kepada mereka dahulu, bukannya melayani orang yang terhormat sahaja. 라고 하는 것에 대해서 여러분들 스스로가 어떻게 행해야 되는지 또한 생각해 보셔야 합니다. 앞서 말씀드린 대로 내가 Anda 가까운 perlu tahu bagaimana cara 사람들에게는 anda 낮아진 perlu 것, bertindak 섬기는 것 같은데 나를 모르는 dengan 사람, kerendahan 아니면 hati 무슨 세상에서 dan melayani. 살아가면서 내가 함부로 상대방에게 대한다. Katakan dalam kehidupan harian anda melayani orang dengan 그리고 섬길 kasar 때 내가 dan 사랑할 tidak 만한 menghormati 사람을 orang lain. 사랑하는 건 세상 사람도 악인도 그래야 합니다. Kat- 그러나 진리는 그 사람이 사랑받을 만한 Katakan 모습이 없어도 anda hanya melayani 사랑하는 orang 것, yang 이렇게 가르쳐 주십시오. terhormat saja. 상대가 Ini juga 부족합니다. dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. 자기 유익만 구합니다. 나는 섬겨준다고 섬겨주는데 상대는요 자기 유익만 구해요. 그런 사람이라 한다 할지라도 나는 진리의 사람이기 때문에 Anda perlu melayani sesiapa saja kerana anda ialah anak Tuhan dan anda hidup dalam kebenaran. 섬길 만한 이유는 내가 진리의 사람 하나님의 말씀대로 행하기 때문인 것입니다. 교만함이 없고 Sebagai anak Tuhan yang mempraktikkan firman Tuhan, 상대가 섬길 만한 이유가 Anda tidak boleh melayani 아니라는 것입니다. seseorang hanya kerana orang itu layak untuk dilayani. 나는 섬길 만한 사람, 그렇지 못한 사람 하고 구분하고 Anda 있으면 tidak perlu membeza-bezakan orang sama ada mereka ini layak untuk 경제하고 dihormati 있는 모습일 수 있습니다. atau tidak, sama ada mereka layak untuk dilayani atau tidak. 저 사람은 Anda perlu melayani 교만한 semua 사람, orang tanpa 저 사람은 mengira 그렇지 못한 사람, 이미 내가 나를 usia 모르는 ataupun pangkat mereka. 이 또한 정죄하고 있음을 깨달아서 어느 누구든 상대의 모습이 어떠하든 내가 할 수 있는 최선으로 섬겨야 할 것이고요. 아유, 내가 열심히 섬겨보려고 하는데 저 사람은 섬길 만한 이유가 없어요. 모습이 없어요. 너무 악하고요. 섬겨봤더니 계속 Anda tidak boleh berfikir bahawa saya tidak dapat melayani orang ini kerana dia begitu jahat. Kalau anda berfikiran sedemikian, hal ini sebenarnya menunjukkan bahawa anda mempunyai kejahatan dalam diri anda, iaitu rasa membenci terhadap orang itu. 이것이 섬김만은 아닙니다. 왜요? 달라고 하는 사람 주기만 하면 그 사람은 더 죄의 악을 행하죠. 그러니까 이러한 행위적으로는 지혜도 필요합니다.
Kita perlu kebijaksanaan dalam melayani orang lain. Bukan bererti orang yang selalu meminta-minta daripada kita, maka kita harus membantunya. Kita harus membantu orang dengan kebijaksanaan dari syurga. Yesus yang wujud dalam bentuk Tuhan memberikan teladan yang baik bagi kita. Sebagai anak manusia, dia turun ke bumi yang hina dalam bentuk seorang hamba. Dia menerima orang miskin, orang sakit, anak kecil dan membasuh kaki pengikut-pengikutnya. Kematian Yesus di atas kayu salib merupakan bukti murni tentang pelayanan. Apabila kita melayani semua orang seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan merendahkan hati kita, kita dapat dihormati oleh orang di bumi dan diiktiraf sebagai orang mulia di syurga. Beginilah orang yang benar-benar diberkati. 우리도 주님과 같이 모든 사람을 섬기며 낮은 자가 될 때 이 땅에서도 무사람들에게 존중받으며 천국에서도 존귀한 자라 인정받으니 이것이 진정 복된 사람이라 할 수 있는 것입니다. 결론을 Saudara dan 말씀드립니다. saudari yang saya kasihi, pada hari ini kita meneliti dua syarat untuk menjadi orang yang diberkati. Mereka tidak mengikut contoh orang yang berdosa dan mereka tidak bergaul dengan orang yang menghina Tuhan. Kadang-kala ada orang yang berdosa yang sombong dan memandang rendah terhadap orang lain, tetapi menikmati kekayaan dan kemasyhuran. Oleh itu, sesetengah orang kadang-kala merungut, jika Tuhan benar-benar wujud, mengapakah dunia ini tidak adil? 그러나 시편 37편 1절 2절에 행악자를 인하여 불평하여 Mazmur 37 ayat 1 dan 2 menyatakan, jangan geram kerana orang jahat, jangan cemburu akan mereka yang berbuat salah. Mereka segera lenyap seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Mazmur 37 ayat 10 menyatakan orang yang jahat akan lenyap dengan segera. Walaupun dicari, mereka tidak akan dijumpai. Walaupun orang yang melakukan kejahatan kelihatan makmur sekarang, namun keadaan mereka akan memburuk pada akhirnya dan kemasyhuran mereka akan hilang tanpa jejak seiring dengan peredaran masa. Hanya kerana mereka akan mengalami kejatuhan, tidak bermaksud bahawa anda boleh menyimpan fikiran jahat, meminta atau menunggu masa orang jahat akan dimusnahkan. Penting untuk kita berdoa untuk orang jahat agar mereka dapat bertaubat, berubah dan menjadi baik. Jika anda mencapai tahap kebaikan yang sedemikian, anda dapat menerima kasih besar daripada Tuhan. Penghakiman ke atas dosa pasti akan berlaku. Walaupun orang jahat dan berdosa tidak membayar harga bagi dosa mereka di bumi ini, apa yang lebih teruk lagi ialah penderitaan di dalam api penghakiman kekal selepas kehidupan fizikal mereka berakhir. Penting bagi anda untuk tidak mengikut nasihat orang jahat dan tidak melakukan dosa demi keuntungan pribadi. Sesetengah orang juga percaya bahawa mereka perlu meninggikan diri untuk tidak dipandang rendah. Namun begitu, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu merendahkan hati kita dan melayani orang lain berdasarkan firman kebenaran. 앞서 말씀드린 것처럼 내가 섬기는데 상대는 나에게 계속 악으로 나오고 더 달라고 하는데요 라고 한다면 Seperti yang saya katakan tadi, apabila kita membantu seseorang, orang itu mungkin akan berusaha meminta pertolongan daripada kita. Namun begitu, anda tidak boleh menyimpan fikiran jahat maupun perasaan benci dalam diri anda. 상대를 무조건적으로 섬기면서 방법과 행위적으로는 지혜롭게 한다면 상대를 내 선을 통해 하나님께서 상대의 마음을 변화시켜 주실 수 있는 것이고 상대가 변화될 모습이 아니라면 Walaupun orang itu tidak berubah, 하시는 것이고요. 자, 오직 하나님을 의뢰하여 anda perlu 선을 행하고 terus mengasihinya. Saya berdoa demi nama Tuhan Yesus agar anda hanya akan bergantung kepada Tuhan, melakukan kebaikan dan tekun memelihara kebenaran, supaya Tuhan akan melindungi dan memberkati anda serta hanya memberikan keberkat kepada keluarga, tempat kerja dan perniagaan anda.